Bincang pula unit yang ketiga iaitu tata cara mandi wajib. Macam mana nak mandi wajib? Kan tadi Ustaz duk terang perkara yang menyebabkan kita wajib mandi. Lepas tu pengertian mandi wajib. Seterusnya apa lagi kita nak tahu cara pula. Tata cara ni cara lah. Bagaimana kita nak mandi wajib. Yang pertama, yang paling penting sekali apa dia? Yang paling penting sekali ialah niat. Niat, kena niat dulu. Kan kita nak mandi ni untuk apa? Untuk nak angkat hadas besar. Kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Niat dalam hati elok-elok. Dan seterusnya, secara umumnya kita ratakan air ke seluruh badan. Ratakan air ke seluruh badan kita. Macam mana nak buat? Okey, jom kita tengok macam mana. Apa yang Nabi buat, kita buat. Kita tengok perkara sunat dalam mandi wajib. Yang pertama, dimulakan dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad SAW bersabda, fa'aqraqa ala yadayhi fa'asalahuma marrataini aw thalathan. Apa maksud sabda Nabi ni? Baginda menyiram tangan, lepas tu basuh kedua-dua tangannya 2 kali atau 3 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Boleh faham? Yang pertama ni, basuh tangan dengan 3 kali. Seterusnya, apa perlu kita buat? Perkara sunat dalam mandi wajib ni, yang kedua iaitu kita mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ini perkara sunat. Mana tangan kiri ni? Tangan kiri. Tangan kiri Ustaz. Okey. Jom kita tengok hadis Nabi ni. Summa afragha ala shimalihi faghasala madhakirah. Maksudnya, seterusnya baginda menyiram air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan membasuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Kita faham maklum, murid-murid semua faham maklum, kita lelaki ataupun perempuan ada kemaluan kita, maka kita kena apa? Kita bersihkan, basuhkan. Yang ni yang Nabi tunjuk contoh dekat kita. Ni adab Nabi lah. Adab Nabi contoh dekat kita. Kita ambil tangan kiri ni, basuh kemaluan kita. Jadi kita ikutlah apa yang terbaik, apa yang Nabi buat. Boleh nah murid-murid nah faham nah? Okey, seterusnya. Yang ketiga iaitu berwuduk dengan sempurna dan dibolehkan untuk membasuh kaki di akhir mandian. Sunat untuk kita berwuduk waktu mandi wajib tu, lepas tu kita basuh kaki di akhir mandian tersebut. Yang keempat, kita basuh kepala sebanyak berapa kali? 3 kali dengan menyelati rambut. Rambut kita selok rambut kita maksudnya kita ni, helai rambut semua kena air supaya apa? Ni pangkal rambut kita ni semua kena air. Boleh faham nah? Yang kelima, menyiram tubuh dengan memulakan bahagian mana? Bahagian kanan. Siram tubuh kita dengan bahagian kanan dahulu. Ni benda sunat dalam mandi wajib. Elok kita buatlah. Baik, Nabi bersabda, summa afragha ala jasadih. Selepas itu, baginda menyiram air ke atas tubuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lepas tu habis dah semua buat perkara sunat tadi, Nabi buat apa? Siram air ke tubuhnya. Baru kita mandi semua bahagian tubuhnya lain. Buat yang Nabi buat sunnah dulu, lepas tu kita buatlah yang macam mana Nabi buat ni. Kita siram ke
air ke tubuh kita. Boleh faham tak? Jadi unit keempat iaitu hikmah mandi wajib. Apa hikmah kalau kita mandi wajib ni? Apa kita dapat? Apa kelebihan? Apa kebaikan, ganjaran? Kat kita ni. Yang pertama, Islam mementingkan kebersihan. Jadi dekat sini bila kita bincang pasal mandi wajib ataupun mandi sunat, Islam sangat pentingkan kebersihan. Kita kena jadi orang yang bersih. Yang kedua, mengembalikan kecergasan badan. Bila badan kita lesu, panas ke, kita pergi mandi. Tu mandi sunat. Kalau mandi wajib pun dia mencergahkan badan. Contohnya kita terkeluar mani kan, ataupun yang perempuan keluar darah haid dan nifas kan, lepas beranak, maka mandi wajib ni dapat mencergaskan badan. Yang ketiga, membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita buat, Nabi pesan suruh kita buat, maka kita buatlah benda tu supaya kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat Allah, taat Rasul, tinggal apa yang Allah dan Rasul larang. Boleh faham murid-murid? Seterusnya, mari kita bincang bersama unit yang kelima, iaitu keadaan yang disunatkan mandi. Terdapat 5 mandi sunat yang disyariatkan dalam Islam, iaitu yang pertama, mandi Jumaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil." Maksudnya, jika salah seorang di antara kamu menghadiri solat Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, yang kedua, tadi mandi hari Jumaat sebelum tunai solat Jumaat. Yang kedua apa? Mandi pada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Nabi Muhammad SAW bersabda, Anna ibna Umar kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Sekali lagi, Anna ibna Umar kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Apa maksud? Ibnu Umar biasa mandi di hari Aidil Fitri sebelum dia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang, iaitu tempat untuk solat hari raya lah, Aidil Fitri ataupun Aidil Adha lah. Tapi di sini disebut hari Aidil Fitri. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi, isnadnya sahih. Apa yang kita faham? Maksudnya sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar ni mandi di hari Aidil Fitri. Maka sahabat ni ikut Nabi, perbuatan Nabi. Jadi kita kena buat, kan? Kita galakkan, kita didik dan kita buat benda sunat yang Nabi tinggalkan kepada kita. Seterusnya, keadaan yang ketiga iaitu mandi bagi seseorang yang memandikan jenazah. Mandi bagi seseorang yang memandikan jenazah. Nabi bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil." Man ghassala maitan falyaghtasil. Maksudnya, sesiapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Hadis ini riwayat Al-Tirmizi, hadis ini hasan. Maksudnya, kamu faham tak? Siapa yang bertugaslah sebagai orang yang memandikan jenazah, disunatkan dia mandi selepas itu.
Boleh. Orang tua-tua lama dah duk buat benda ni kan. Kita mungkin kita kecil lagi ke kan, ataupun tak pernah tahu sebelum ni. Kita bagi tahu orang, kita kongsi ilmu ni. Boleh faham nah? Yang keempat, apa keadaan yang disunatkan kita mandi? Mandi ihram. Mandi ihram. Annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal. Beliau ni siapa maksudnya hadis ni? Beliau Zaid bin Thabit. Beliau iaitu Zaid bin Thabit melihat Nabi SAW melepaskan pakaian baginda ketika hendak berikhram, lalu baginda mandi. Jadi hadis ni nak sebut ada seorang sahabat nama Zaid bin Thabit nampak Nabi lepaskan pakaian, maksudnya tanggalkan pakaian. Lepas tu ketika nak pergi mana? Nak pergi ihram, nak pergi ihram, lalu baginda mandi. Hadis ni yang Ustaz bagi tahu tadi riwayat Al-Tirmizi, hadis ini sahih. Boleh nah? Yang ni mungkin kita pelajar-pelajar, murid-murid semua belum kan menunaikan haji, tapi kita boleh ambil ini sebagai ilmu. Dan seterusnya, perkara yang kelima iaitu perkataan yang disunatkan mandi ialah apa? Mandi ketika masuk ke kota Mekah. Sabda Nabi, anna ibna Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dhi Tawa hatta yusbiha fayaqtasil thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Maksudnya Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Mekah kecuali dia bermalam terlebih dahulu di Dhi Tawa sehingga menjelang waktu pagi. Lepas tu beliau mandi dan kemudiannya memasuki kota Mekah pada siang hari, dan beliau menyebut perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Muslim. Kat sini nak bagi tahu contoh keadaan yang mana sahabat ni Ibnu Umar tidak pernah, dia takkan masuk kota Mekah melainkan dia malam dulu dekat Dhi Tawa pada waktu sampailah waktu pagi. Lepas tu beliau mandi, lepas tu dia mula masuk kota Mekah pada siang hari. Ini yang dia buat, yang dia kata bahawa Rasulullah SAW buat benda ni. Boleh. Ni contoh yang Nabi tinggal dekat kita. Mandi ketika masuk ke kota Mekah. Baik. Secara ringkasnya, secara rumusnya, apa yang murid-murid faham tentang tajuk ni? Apa kita bincang tadi? Jom sama-sama dengan Ustaz kita tengok balik. Yang pertama, kita bincang tadi pengertian mandi wajib. Kita bincang tentang pengertian mandi wajib. Mandi wajib ni apa? Iaitu kita mengalirkan ataupun meratakan air yang suci ke seluruh anggota badan dengan cara yang tertentu. Kena guna ayat suci lah kita nak mandi wajib. Jangan guna ayat melo ke teh ke, bukan. Tak maulah guna ayat yang suci. Yang tu maklum, semua kita dah maklum. Yang kedua, perkara kita bincang tadi, perkara yang mewajibkan mandi. Benda apa kalau berlaku kita perlu mandi, wajib mandi. Yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, bila kita suci daripada haid dan nifas. Ni untuk orang perempuan lah. Bila dia datang haid tu ataupun dia beranak, keluar darah nifas, maka wajib mandi. Yang ketiga, meninggal dunia, perlu kita mandikan orang tu. Siapa nak perlu mandikan? Orang yang
bertugaslah nak menguruskan jenazah tu. Ada yang tugas kafankan jenazah, ada yang tugas mandi, ada yang tugas untuk bawa jenazah untuk dikuburkan. Okey. Banyak. Jadi orang yang bertugas tu untuk yang mandikan jenazah. Tapi kecuali mati syahid tak perlu mandi. Yang ketiga kita bincang hari ini ialah tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Apa yang pertama? Yang pertama kita perlu niat. Niat yang penting. Dan niat kita nak angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat mandi tu nak angkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dan seterusnya kita ratakan air seluruh badan. Yang ni yang asas kan. Tapi bila kita bincang perkara sunat nanti dia lebih khusus. Cara dia mudah saya ada dua saja. Ratakan air dan juga yang pertama niat dan seterusnya ratakan air. Seterusnya perkara yang keempat kita bincang iaitu hikmah kita mandi wajib. Yang pertama apa tadi? Dapat bersihkan diri, badan kita bersih dari najis-najis apa semua dan juga kita bersih daripada apa yang berlaku kita tadi. Contoh keluar air mani, darah, nifas, haid tu semua kita bersih. Seterusnya badan kita cergas dan seterusnya kita taat Allah, taat pada perintah Allah. Baik. Dan perkara yang kelima kita bincang tadi ialah keadaan yang mana disunatkan kita mandi. Ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Yang pertama, mandi hari Jumaat. Mandi Jumaat lah. Mandi Jumaat sebelum menunaikan solat Jumaat. Yang kedua, mandi hari raya iaitu Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Yang ketiga, orang yang memandikan jenazah. Lepas dia mandikan jenazah, maka dia disunatkan mandi selepas tu. Mandi ni mandi sunat. Dan yang keempat, mandi ihram. Ini pun dah termasuk dalam bahagian mandi sunat. Dan yang kelima, barulah Ibnu Umar mandi ketika masuk ke kota Mekah. Yang mana Ibnu Umar buat, dia takkan masuk kota Mekah ni melainkan dia bermalam dulu di Zitwa. Lepas tu sampailah pagi dia mandi, barulah dia masuk ke kota Mekah pada siang hari. Dan dia bagi tahu kata perbuatan ni telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian itu saja daripada Ustaz. Jangan lupa like dan share. Okey, semoga ilmu ni bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.